Untuk L4 ni kita cover form control kalau awak nak capture data daripada user. So kita guna form. Tengok soalan yang pertama dulu. Soalan pertama dia kata based on figure 1.1, ni adalah HTML form lah. HTML is about HTML form. Dia suruh awak tulis semula apa yang ada, just copy dengan masukkan dekat dalam file, provide the output and with full and logical explanation. Cuma explain je apa yang ada dekat dalam ni. So basically awak kena baca dan tengok apa yang ada lah. So dekat sini ada 3 benda lah. Yang pertama, dekat sini dia ada function ni, text input function, untuk awak trim data, strip slashes dengan trim data ni untuk buang space, strip slashes buang slash dengan backslash. HTML special character ni dia punya tagging lah, HTML tagging. Contohnya less than, greater than punya tagging tu kan. Ini dia punya function. So basically dia akan trim data lah sebelum dia digunakan. Dia punya method dia guna post method. Maksud dia apa? Dia akan hide apa yang dia user masukkan. Contoh name dia akan hide, dia akan hidden. Kalau tak nanti kalau dia guna get, dia paparkan dekat URL. Ni form dia kat bawah. Ni form, so dia guna post method, and then dia punya nama file bila dia dah tekan submit. So, ni form.php. Macam mana awak kena ada dua lah. Satu yang ini, yang first dia punya input data, punya page. Satu lagi form once dia dah tekan submit. Tekan submit aja, dia akan terus buka. But basically awak kena tulis je yang ni, tulis saja dekat dalam page. So simple je kan. So buka bracket. So ni lab 4 So lab 4, kita buat lab 4. Saya create satu folder baru, lab 4. So ni under lab 4 belum ada apa-apa. So kita create satu file, Ctrl N, new, dan Ctrl S save. Yang ini soalan 1, question 1. .php lah, .php. Okay, so then awak just copy je semua apa yang ada dekat sini ni. Just copy je daripada awal. So saya ambil daripada sini, just copy je, select text. Then awak tengok apa yang dia dapat. So basically dia ada 2 page, tapi dia tak suruh awak buat 2 page. So then awak just paste in aja. Sorry, saya kena buat sampai dekat sini. So just copy je. So ada HTML, opening and closing, body opening and closing. Dan dekat sini PHP start, PHP closing. Dan dekat dalam ni PHP punya script lah. Sini function, test input. So once dia submit aja, tekan submit, apa yang dia buat lah,
dia yang di submit itu dia menggunakan function, dia run menggunakan function. Dia kenapa dekat sini daripada data tu yang dibuat ni $_ post, and then apa-apa yang ada dekat sini daripada inputnya text box tu dia masukkan under data, and then dia run trim strip slices dengan HTML creator. Once dah selesai, dia buat yang ni pulang satu-satu lah. Last sekali final data tu dia return pergi dekat mana? Dekat sini, dekat dekat function ni. So then dia masukkan dekat dalam. Untuk yang name punya dia masuk dekat name, email masuk email dan seterusnya. So yang first ni dia just dia kosongkan empty values, kosongkan semua text box. Ni empty box, empty string. Ni adalah form dia. So awak study apa yang ada ni, awak simple je. Control S save, and then I'll just buka je apa yang localhost ni kat dalam lab 4, then dekat mana ni, error 22, line 22. Kalau ada line 22 tu pergi cari dekat awal-awal, ada yang tu dia apa, dia kata unexpected token, terlebih tu ada something dekat situ ni. Dekat sini ni apa dia ni, H2, yang ini closing kan. So okay, once you dah tu you boleh run. So ni je literal point, absolute class registration, submit. So tak ada apa-apa dekat sini. Kalau you tekan submit pun dia sebab dia tak ada form.php kan. Okay, so next. Tapi kalau awak save as, yang ini dia akan dapatlah contoh dekat sini kan. Yang ini awak save as form.php kan. Form apa tu? Form. Okay, form.php. So awak akan dapatlah. Tapi dia tak suruh awak kan. Dia suruh awak explain aja apa yang dekat sini. Okay, ini okay, yang nombor 2. Yang soalan nombor 1 ada tak tanya. Ni awak cuma explain aja. Yang soalan nombor 2 ada tak soalan? Ada nak tanya? Okay. Yang soalan nombor 2, create a simple form such as in figure ni, and attach a control structure if else to validate. Yang ni dia suruh guna JavaScript. So if the input greater than 100, the message will say true, and if the input below than 100, the message dia bagi ni apa, message je, dia bagi message. So the message must be shown using JavaScript. So yang ini awak pergi dekat JavaScript punya tu, W2 School under JavaScript, awak cari yang conditional if then. Okay, W3 School JavaScript JavaScript, awak cari yang if else punya tu. Okay, sini if else sini so then awak tengok dekat sini under conditional tu dia ada dekat sini kan, if ni less than 18, dia nak apa, dia nak greater than, if input is greater than 100 bagi message true, otherwise false. So yang ini yang less than, so then awak kena buat else lah, yang bawah else, yang ini else. So if less than awak letak true, less than dekat sini dia suruh awak apa, greater than, kurang daripada 100, greater than is true, maknanya kalau less than 100 false lah. Okay, so then awak just ganti je yang ni pakai ni, copy je, ambil ni copy,
Ni pakai JavaScript. So ni kalau less than 100, sini dia suruh letak apa? False kan? Yang ini true. Okay, so akan dapat. Sekarang awak punya time berapa? Dia tak boleh tahu kan. Dekat sini hour ni, kita letak sini hour dia 50. Ni hour. Okay, so ni dia punya variable lah. Kalau 50 kurang daripada 100, then by right dia kena bagi F lah kan. Kalau lebih daripada 100, 150 ke, dia akan bagi true. Okay, just copy lah yang ni, Ctrl C, Ctrl N, new, Ctrl S, yang ini question2.php. Oh ni tak pakai PHP pun tak apa, yang ini HTML aja. Oh tak apa, boleh juga .php. Just paste it, Ctrl S save, dan awak dah boleh. For question 2. Okay, berapa tadi? Awak letak 150 greater than 100, 100 maknanya true. Okay, macam tu. Okay, seterusnya ada soalan yang simple je kan soalan ni, tapi dia suruh awak buat form. So then awak kena create form lah. So macam mana nak create form? Yang ini form awak just ambil je daripada HTML punya form tu. Pergi dekat HTML form, W3 School HTML form. Okay, so awak ambil yang teks punya. Ni teks ni kan, just ambil je yang teks. Ni ambil teks ni. Okay, so ataupun nak pergi dekat tu pun boleh juga, cari dekat dalam JavaScript, Ctrl C. So yang ini under body lah, dekat body. Di form ni dekat ni sini. So then masukkan yang ini submit. Kita nak satu je kan, ni satu je, last name ada satu je. Sini apa, label, disuruh put something lah dekat sini, value. So ni value, number lah, number, whatever tu. So and then dekat sini yang first name ni number, tak apa, kita just number, text number. So and then yang ini you kena pakai, kita ambil untuk nak display ni, kita letak baliklah dekat sini, Q2 dia punya tu display .php. Q2 display ni. So, ini dia punya action dia. And then method kita ambil, boleh ambil get nya method, kita ambil get pun boleh. So nanti bila kita tekan submit, dia ambil apa yang ada dekat dalam input text tu. Contoh dekat sini kita ambil number, then dia akan paparkan dekat sini. Ni dekat sini hour, so kita ambil hour lah, HOUR, hour. Okay, nama dia hour dekat sini kan, hour. So then awak kena awak kena guna script dekat sini untuk capture daripada HTML. Ni dekat sini ni, daripada HTML, ataupun awak terus ambil yang daripada W3 School JavaScript input from HTML punya tu pun boleh juga. W3 School Java pakai JavaScript form, ambil form dekat sini, ataupun input punya. Okay, W3 School JavaScript and then form tu kan,
boleh juga form validation JavaScript. Ini HTML punya. Ini DOM document form collection yang ni. So then ni daripada HTML dia hantar pergi dekat dalam dia boleh guna ID maka form daripada form. Okay, so ni dekat sini script dia let ni dia pakai dia guna Mica. Ni form demo, ni demo untuk dia submit daripada sini. Yang ini ni P ni untuk dipaparkan document dot get element by ID demo in HTML. Yang ini yang first sebelum dia tekan ni tak ada. Yang ini dia punya isi kandungan dekat sini. Once dia kalau ni ada input, yang ni apa? Favorite car. Dia pakai F name. Dia ada Volvo punya tu initial value dekat sini, and then satu lagi ID my color, ni my color, ni favorite color. So, and then daripada sini dia ambil yang my car form. Ni my car form punya ID, my car form ID. Dia ambil daripada sini Volvo. So dia capture daripada sini, and then dia paparkan dekat sini. Yang ini. Yang ini dia capture, ni capture daripada HTML punya dokumen yang sini. So, contohnya kalau kita letak Volvo 2, dia akan keluar dekat sini Volvo. Tak keluar. Tak ada ni, tak ada refresh. Oh sorry, refresh. Pakai yang biasa pun okey juga, boleh. Ni dia pakai ID form. Pakai yang biasa pun okey juga. Yang ini kaedah untuk dia nak capture. Sorry, yang ini dia pakai ID. Ni tadi ni pakai ID. Ni dia pakai ID. Pakai ID. Yang ini pun dia pakai ID untuk dia nak ni get element by ID. Ni name item. Oh, name dekat sini name item. From name item dekat sini. Okay, so kalau sini so ni pakai name item dekat sini. Mana dia punya name? Okay, name F name. So ni kaedah dia untuk awak nak capture. Ni awak untuk awak nak display. Dia ambil masukkan dekat dalam HTML. So kalau you masukkan dekat sini, dia tak suruh awak, dia tak ada, ada submit juga. Okay. So then kalau ada submit, you kena pakai method lah. So you kena pakai method. So kita create satu and then balik semula dekat situ. So kita ada form, dekat sini kita ada form. Yang ini ni yang kita display. So kita tak perlu yang screen ni tak perlu untuk kita nak submit. Ni tak perlu, ni dekat mana? Kita belum create lagi. PQ display kita belum create lagi question 2. Saya just save je dulu. Yang ini question 2. Question 2 untuk form. Kita save as. Atau lagi untuk yang nak display punya. Save as. Yang ini question 2 untuk display. So Q2 display boleh nampak tak? Oh sorry, tak apa nampak. Boleh nampak?
But anyway, nanti awak tengok dekat video lah. So dekat sini Q2 display kat situ DISP, saya letak .php. Yang ini untuk form dia je. Yang ini tak perlu lagi lah, belum perlu lagi. But anyway, biarkan saja pun, tak apa. Ni untuk Control Z. Untuk display punya kita display yang ini. Untuk yang form punya Q2 form, saya Control S save dulu. Q2 form, yang ni tak perlu dulu. Tak perlulah, kalau ada kat situ pun tak apa. Kalau ada pun tak apa. So yang penting dekat sini form action dia Q2 display DISP. Okay, DISP. Q2 DISP punya. Ini sama kena sama. Action dia. And then get dia fname. Okay, so dekat sini fname, number hour. So once you ni dia apa ni? Dia ada value dekat sini, letak 101. Try save. Saya savekan Q2 ni form punya. Yang bila dia tekan submit je, dia akan pergi dekat sini display di ISP. Try save. Ni form ni dah tak perlulah untuk yang display punya. Yang ni PHP punya, PHP punya itu. PHP. So yang ni untuk once you tekan submit je, you kena capture daripada form tu. So untuk nak ambil daripada form, pergi dekat dalam W3 School form punya ni kan, form ni yang dekat PHP punya, PHP form ni, form dekat ni PHP form validation. Pergi dekat dalam HTML dulu. Basically dekat dalam PHP lah. PHP form So form. Mana form? Ni form. Awak ambil yang dekat bawah sini. Yang ini untuk dia nak capture. Contoh dekat sini kita nak ambil yang name punya text box kan. So kita just ambil je. So kita ambil yang ini. Control. Saya just copy je yang ni. Copy semua pun tak apa. Sampai PHP ni Control C. Pergi dekat sini. Ni ada dalam PHP punya ni. Kita nak ambil daripada form ni. Bila kita tekan ni So ni tak payah ikut dulu. Ni under PHP. So kita kena ada PHP punya script. So yang ini ni dia punya text box yang kita guna. So text box yang kita guna untuk submit lah yang ini. Name dia, hour. Okay. Jadi kita letak hour lah dekat situ hour. H-O-R. Hour. Sorry. Saya salah tekan. Hour. H-O-U-R. So and then kita letak some dekat mana-mana variable lah. Contohnya number. So then kita assign dekat number. So yang number ni kita dah boleh guna untuk kita nak tu. Kita letak hour dekat sini, kita letak hour jugalah. Sama je H-O-U-R. Yang ini ni sebab kita guna hour dekat sini. Hour constant dekat sini yang ini kita tak boleh letak constant lah. Kita kena letak yang ini under script punya ni. Okay. Yang ini sebenarnya kita kena ambil yang ni daripada sini. Dalam JavaScript kita kena ambil daripada HTML. Ambil daripada HTML. Yang ini. Let HTML document form, apa yang kita my card ni. Ada dekat sini my ID kan. My card form ID. So kita kena letak form ID kita lah. So basically kita just copy yang inilah sebenarnya tadi tu. Okay. Okay. So saya just copy yang ini, Control C. Control C.
Ni dekat mana ni ID, form ID. Tak perlu form ID. Tak payah pakai form pun boleh juga. Pakai text, normal text je. Sekejap saya ambil W3 School. Ni nak capture text daripada HTML. Text. Tak perlu daripada form pun tak apa. Text. HTML text to JavaScript. So HTML to JavaScript, HTML text to JavaScript. Okay, so yang ini kita nak, ini kalau penting. So dia guna ID juga. Dia guna ID. So yang ini untuk kita nak dapatkan the get element by ID P1, dia akan dapat sini. Yang ini dia tukar P1 kepada teks ni. Ni daripada HTML. Yang ini daripada JavaScript ke HTML. From HTML, sekarang kita nak daripada HTML to JavaScript. Okay, so yang ini apa? So document. So dia guna ID. Yang ini pun sama juga, from JavaScript to HTML. So sekarang ni kita nak capture daripada HTML. So tak payah HTML lah, daripada PHP pun okey juga. Sorry. So sekarang ni yang kita ada ni dalam HTML, dalam apa? Ni dalam PHP punya. So kita boleh letak dekat sini lah. Okay. Kalau our kita ni dalam ni script ni script ni ni 150 ni dekat dalam apa? Dalam JavaScript. Tapi yang ni our ni dekat dalam ni kalau you echo kan dia akan keluar, echo kan our ni dia akan keluar, tapi ni dekat dalam PHP. Kalau you echo kan, so dia akan keluar. So then kalau you nak letak dekat sini, you boleh echo dekat sini lah, echo kan. So awak kena buat PHP dekat situ and then echo kan our tu boleh. Our. So awak akan dapat our dekat sini, dekat dalam dalam JavaScript. Value dia adalah our yang dekat dalam PHP yang ni. So ataupun awak boleh tengok dekat sini text from PHP into JavaScript. Okay. Boleh juga. So PHP to JavaScript. So ini dia. So PHP dia, nama dia hello world. Dekat dalam JavaScript dia letak PHP echo name, sama lebih kurang macam tu. So ni sama tadi, PHP echo our. So dia masukkan dekat situ. Control S save. So basically yang kita display ni ialah kita ambil ni apa ni? Okay. Kita ambil daripada form yang kita submit tadi menggunakan post ke get tadi. Pakai apa? Get Jadi kalau get kita guna get lah dekat sini Ni kita guna get. Kalau post kita guna post underscore get. Okay, ni get So underscore get our. Sini dia letak dekat our. Lepas tu kita boleh ini kita salah ni. Ini kita echokan dia. Dekat sini JavaScript kita ambil yang daripada PHP our, kita simpan dekat dalam our dalam JavaScript. Lepas tu
If less than 100 dia letak F. Dia maksud dekat sini tau, dekat dalam demo sini, under demo. So dia ada paragraph, dia ada tiga paragraph dekat sini lah, 2 paragraph, paragraph 1 dan 2. So a time based greeting dekat sini kan. Ni dia punya H2, dia punya header. Control I save. So basically apa yang ada mana localhost. Okay, localhost punya. Kita pergi dekat Q2 form, kita masukkan 101. Bila kita submit, dia akan keluar dekat situ T untuk yang 100 ke bawah, A ke atas. Kalau kita letak dekat sini, kita ambil semula. Kalau kita letak 50 submit, dia F message dia. So ni so, nanti awak check balik ni. Dia simple je. Ada dua page, satu yang form, ni form opening, form closing kat sini. Ni form opening, form closing. So action ni untuk yang kita nak display, kita capture daripada form yang input text nama dia hour dekat sini. Kita letak value awal-awal kat sini lah, tapi kalau tak nak letak value pun tak apa. And then submit. Bila tekan submit je, dia buka terus queue to this.php yang ini. So and then yang ini kita capture daripada input form tu menggunakan get, sebab kita guna get punya method kan. Jadi kita guna $_get dan dengan nama text input tu. Lepas tu kita simpan dekat dalam PHP. So ini kita just display je apa yang dia dah isi kandungan hour dalam PHP punya. And then lepas tu yang dekat script JavaScript ni ada satu benda yang kita nak displaykan dekat mana tempat dia punya placeholder dia P, nama dia ID demo. Jadi kita letak dekat sini. Yang ini untuk dia nak paparkan. Dia guna document.get element by ID demo. Demo ni untuk tempat kita nak paparkan apa dia, yang greetings ni. Greetings. Apa dia greetings yang ni? Yang ini greetings. Ni kan dia punya tu kan. Yang ni greetings. Kalau you nak letak boleh tukar something else yang lebih betul kan. Tapi kita kena create dululah. Ada dua variable dekat dalam script JavaScript. So ni yang nombor 2 ada salah. So yang nombor 3 punya, modify the given codes in question 1 in order to keep the value in the form and to show the value in the input field after the user hit submit button. Modify question to keep the value in the form and to show the value. So basically yang satu ni kita dah buat tadi dah kan. Yang satu kita ada question 1, soalan 1 soalan 1 ni dia suruh apa? Once you tekan submit je, dia suruh awak, dia kata keep the value in the form and show the value in the input field after the user hits the button. Yang ini kita kena buat dua lah. Kena buat dua. Satu untuk yang form, satu lagi untuk yang untuk nak display. So untuk question 1 pun sama juga. Soalan 1 yang ini dia ada form sahaja. Mana formnya? Ni form dia. Ni mana? Ni form dia. Ni form. Dia guna post method. And then yang ini forms. Oh, okay, ada S kat situ forms. Sini ada forms. Kita standby kat situ Okay, so kita try save. So once ni dekat dia punya ni ada berapa banyak input text. Ini text punya input text input. Dia ada name, email, website dengan text area comment lah. Ni text area ni untuk comment. Name, comment. So and then dia akan paparkan dekat sini. Dia akan paparkan apa dia yang diechokan, name, email, website. Tapi yang ini kita kena capture dululah.
Okay, kita kena capture. Okay, yang ini apa? Ni S1 untuk display, yang ni untuk form. Form ni untuk dia nak apa, capture data. S1 untuk kita display punya. Saya tukarkan nama dia, boleh saya letak tak payah tukar nama pun tak apa kot. S1 display. Okay, display DISP display. So yang ini form ni, dekat yang input punya teks pergi dekat form. Yang ini apa, S1 display kan, DISP. Yang ini ni S1 DISP. Untuk kita nak display ni form. Cikgu sikit. Okay, so ni method dia post, kita guna post. Yang ini untuk display dia, action dia. Jadi bila kita tekan submit aja, automatically yang dia akan, sepatutnya kita kena capture lah. So then, untuk kita capture ni apa, display. Dekat display ni kita gunakan yang sama macam tadi. Dekat sini bila kita tekan submit button, dia akan capture tu. So kita ambil yang Q2 display punya yang ini, atas ni kita ambil. Untuk kita nak control C Untuk S1 punya display kita letak dekat atas pun tak apa, tak ada masalah. Sini pun boleh juga. Okay. Ni dah tak ada lah. Dia dah ada dekat atas kan. So yang ini apa? Ada banyak tu kan yang kita nak tu. So yang ini apa? Post ke get? Post kan? Post. So untuk yang name punya kita letak dekat name. Control C. Ni name. Control V. Control V. Untuk yang name punya. Control V. Okay, so untuk yang name punya kita just copy je. Control D, Control D, Control D. So email. Control C. Yang ni untuk email punya. Satu lagi apa? Control C juga yang ni. Control V. Email. Lagi website. Control C. Website. Control C. Boleh nampak ke tak tu? Tak apa nampak kan? Apa lah, nanti awak boleh tengok balik. Tak ada apa-apa and then comment. Dia nak berapa je? Sampai komen je kan? Gender ada tak? Dia suruh display dekat sini. Gender pun ada juga. Kita ambil gender lah sekali. Control C. So, comment. Kita control D dulu. Sini control V. Control V. Okay. Yang comment punya pun sama juga. Control C. So ni sama macam tadi. So name yang kita capture daripada get post punya tu, daripada teks sini form. Sini form kan, dalam form. Okay, so kita masukkan dalam name, email. And then last sekali kita dekat sini sebenarnya kita tak perlu ambil pun, tak payah ambil pun tak apa juga. Dia terus ambil daripada sini je. So ini dah tak perlu lah sebenarnya, dah ada dekat situ. Control C. Ni tak perlu dah. Sebab dekat sini dia dah ambil dah poster. Okay. Ni kan dia dah ambil dah. Last sekali dia letak dalam sini. Okay, so dah ada lah. Ini last sekali dia display je. Dia display. Untuk yang dekat form ni, yang kat bawah tu tak perlulah yang ini. Yang ini untuk nak display. Ni tak perlu. Dia nak yang form je. Control S. Ni yang untuk question 1 punya Saya rename question form for question 1. S1 form. So control S save. Save. So kalau kita buka localhost soalan 4, soalan 1, soalan 4, 3, platform formnya, this one form. So dia buka ni lah nama. Okay, email Ali@gmail.
Special. Kenapa special time kat sini? Kelas detail. Sini apa? Website dengan komen kan? Okay. So then kat sini website dengan komen. Ni kelas detail ni apa? Komen. Dengan mana specific time ni apa website ni? Website. Okay, Ctrl S save. Kita tu semula. Okay, website dia apa? www.utiation.edu.my lah. Lepas tu ini komen lah. Gender male kan. Submit. Dia keluar tak kat sini? Okay. Kat bawah by right dekat sini dah tak perlulah yang ini ni kan. Yang ni tak perlu. So kalau tak perlu dekat dalam display tu, form tu dah tak perlulah. Yang ini form ni. Yang ini form tak perlu. So daripada form sini sampai closing ni dia tak perlu. Okay, Ctrl S save. Ctrl S save. Dan kita refresh. Dia keluar je. So basically yang ini macam soalan dekat dalam lab berapa? 2 ke 3 tu kan? Sama je. Cuma dekat sini dia guna apa nama? Dia guna validation lah. So kalau katalah kita nak masukkan contoh kita masukkan by right dekat sini greater than 2. Sepatutnya dia akan buang lah, tapi dia tak buang pun kan. Sepatutnya dia buang ni. Greater than dengan equal. Sebab dia dah ada apa? Dia ada trimming dekat sini. Dia trim dekat sini. Trim after HTML character. Tu consider sebagai HTML character tu. Sepatutnya dia buang. Tapi dekat name ni tak buang. By right dia patutnya buang dah. Cuba kalau slash pula. Kalau slash dia buang ke tak? Kalau slash ni slash dia buang ke tak? Dia buang. Tu dia buang Sebenarnya tadi maknanya ada yang dia buang, ada yang tak buang lah. Kalau slash dia buang. Kalau space pun dia buang jugalah. Kalau space tu, space dekat sini kita ada banyak-banyak space kan. Ada 3 space lepas ali. Adakah dia buang? Kita tak nampak kan. Kalau dekat depan, space kat depan, submit, dia buang tak? Dia buang juga kan. Space kat depan tu space dia buang, space dekat sini. Yang ini trim dia buang space, slash dia buang slash space HTML special character yang tadi less than yang tadi less than dia tak buang. But anyway, maknanya dua punya validation tu dia dah running lah at least. Okay, so yang ini ada soalan. Yang ketiga, ini baru soalan. Soalan nombor 4. Dari tadi yang F1 form 1 display itu soalan nombor 3 Jadi kita kena tulis 3 lah, soalan 3. Kemudian yang soalan nombor 4 ni dia suruh apa? Gunakan dia suruh awal Okey, yang nombor 3 ni dia ada 2 benda yang awak kena tahu lah. Yang pertama, bila dia tekan submit, adakah dia nak dia display dekat dalam dia punya page yang sama ataupun page yang berikutnya. Kalau page yang berikutnya tadi kita dah buat, satu untuk form, satu untuk display punya. Kalau yang sama, contoh dekat sini kan, dekat sini dia guna apa? If self request method post. Yang ini untuk yang dia dia action dia ni untuk display dekat form tu sendiri. Dekat form ni action ni, yang action ni kita kena tukarkan ke guna self punya tu. Kalau dia tu self request server punya tu.
Yang soalan nombor 4 nya sini. Ni self server, PHP self ni. So dia display dekat page yang sama. So ni awak tengok dekat dalam sini yang PHP self punya, PHP self. So dia W3 School ni kan. Ni PHP self ni, W3 School server punya. So dia tak perlu ada dua page, dia cuma pakai satu page je, dia cuma display je dekat dalam page yang sama. So kena pakai ni. Ini ialah super global punya function. Okay. So awak cuma letak dekat action. Lambat sikit lah, sorry. Ini dekat dalam action ni, taruh dekat action. Dia slow lah. Saya just copy, taruh dekat tempat lain pula. Ni boleh buka tak? Dia slow. Tu dia keluar. So untuk yang PHP self punya, PHP self request, server request. Ni dia punya tu. Ni kita pakai yang ini, PHP self. Ini function ni PHP self. So I just copy je, W3 School, W3 School, PHP self. Yang ni validation PHP self. Bukan ni. Yang ini. So pakai ni. So ni so dia guna ni method get action. Maknanya dia buka sendiri punya. So dekat sini ada apa? Form. Dia ada input, email. So dia paparkan dekat mana? Once dia dah tekan submit, dia paparkan dekat email validation. Dia tak paparkan. Dia sama ada if filter input get email, dia validation sahaja, sama ada valid or invalid. So kalau kita letak something dekat sini, email kan, kali at gmail. So dia tak ada apa-apa lah. Set get email, input, dia akan check sama ada dia valid email ataupun tak. Kita try. Just copy je, Ctrl C, Ctrl N, Ctrl S, save. Yang ini soalan 4.php untuk validation punya. Ctrl V, Ctrl S, save. So kita ada form get, dan dia balik semula dekat server tu. Okay, yang ini kita letak sebagai email punya nama. Ini text input. Bila tekan submit je, dia akan test. Menggunakan PHP, dia akan test. So kalau ni dekat mana ni? Lepas pada tekan submit tu, dia akan balik semula dekat page ni, tapi dia paparkan dekat bawah under PHP opening, PHP closing. Sama ada dia paparkan email is valid or email is invalid dekat sini. So dan dekat bawah sini awak boleh letaklah ada BR dekat sini ke ataupun just P ke kan. Okay, Ctrl S dulu. Tapi so dekat sini awak boleh yang ini apa nama tu? Email test. Sama ada valid ataupun invalid test. Valid atau invalid kan. So dia terus masuk dekat sini. Sama ada email is valid or email is not valid. Ctrl S, save. So kalau kita tengok S4, contoh dekat situ S4. Localhost.
as for bila kita email test ni, kalau kita letak ali@gmail.com, adakah dia valid ataupun invalid? Email is valid kan? Kalau kita letak ali saja, tak ada tu, email is not valid. So automatically dia check lah. Okay. Dia paparkan, echokan dekat situ. Maknanya you boleh test email. Ni email punya testing, validation. Email punya validation. Dekat mana email validation? Dekat sini. If dekat sini dia validate dekat sini, filter email, filter validate email dekat sini. Ni dia punya test validation. Kalau not true, ni kan not valid, dia letak false dekat sini, which is false. If it's equal to false, dia letak okay. Kalau not true, which is false, dia buat terbalik lah kan, valid lah. Kalau kalau opposite of not true or not valid, maknanya true lah kan, valid lah kan. So dia letak valid kat situ. Else not valid. Dia gunakan not dulu. Ni lebih dia lagi lebih baik daripada yang kita letak yang valid, invalid dulu. So dia test sama ada dia tak bukan email punya yang bukan email yang betul punya tu, pattern dia if dia punya pattern dia ni valid, and then dekat sini not, which is not invalid, which is valid lah kan, bukan tak valid, valid lah. Okay, dekat situ. So okay, so ni contoh untuk yang soalan 4 lah. Contoh soalan 4. How to avoid S-server PHP exploit. Ni yang untuk yang self PHP self ni. So macam mana kita nak buat dia supaya dia tak kena exploit, tak kena hack. Tadi itulah kita kena pakai validation. So we have to use validation. Ni contoh untuk validation. Kaedah dia. Tapi awak kena explain lah dekat situ. To avoid server PHP exploit is by using validations punya ni, pakai validation, form validation lah. Okay. Dan dekat sini pun sama juga, kita dah buat dah kan, dekat dalam form punya ni, form validation dekat sini kan, ni pun form validation juga. Ni form validation guna apa? Trimming slashes dengan special character. Ni pun form validation juga. So itu dia punya jawapan dia. Okey, ada soalan? Sorry lah, dia punya ni memang saya kena bagi tahu dia punya technician ni, kena ganti yang baru. Dah lama dah. But anyway, dia boleh tengok dekat dalam video.